وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم فقهنا وفقه أهلنا وأولادنا في دينك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. وبعد tuan-tuan, puan muslimin muslimat, hadirin yang jemaah rahimahullah. Alhamdulillah kita dapat bertemu semula pada malam ini setelah hampir beberapa kali kelas kita tangguhkan pengajian, dan insyaAllah kita masih lagi berbincang tentang persoalan cabang-cabang dan ranting-ranting daripada al-iman, yang mana sebelum ini kita memetik hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, yang menyenaraikan perintah agama, yang mana pelaksanaan kepada perintah-perintah itu adalah petunjuk dan petanda bahawasanya iman yang berada dalam hati kita itu benar-benar kukuh dan subur, kerana ia telah mula menghasilkan ataupun mula membuahkan tindakan-tindakan yang berdepatan dengan perintah agama kita. Dan kita telah sentuh banyak cabang-cabang dan juga banyak perkara-perkara yang dinyatakan oleh Tuan Syekh, hampir berbelas. Kita mulakan dengan tentulah terasnya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman kepada kehidupan selepas mati, percaya kepada kewujudan alam ghaib dari kalangan makhluk-makhluk Allah, khususnya para malaikat, jin dan sebagainya. Itu juga kepercayaan kepada kitabullah, hubungan yang kukuh terhadap Al-Quranul Karim. Dan seterusnya Tuan Syekh pula masuk menyatakan cabang-cabang yang melibatkan pelaksanaan kefarduan. Cumanya, tuan, bagaimana yang kita selalu ulang dan selalu sebut, iman, yakni kepercayaan, keyakinan yang ada di dalam hati kita ini, ianya mesti disuburkan. Bagaimana yang selalu kita petik daripada Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullah, beliau mengatakan persoalan la ilaha illallah, keyakinan tiada Tuhan melainkan Allah, dan keyakinan kita tiada keyakinan yang asal kita adalah tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah benar, ianya utusan daripada Allah. Keyakinan itu ianya seperti benih yang mana sekiranya disiram dengan baik dia akan subur. Adapun sekiranya terhalang ataupun tersekat daripada penjagaan, maka ianya juga boleh terdedah kepada pokok itu menjadi kering. Na'udzubillah, kita minta jauh daripada Allah, ianya menjadi mati. Ini persoalan iman ini perlu dijaga dan perlu disuburkan, perlu disiram, dan tentulah siraman utamanya adalah hubungan kita dengan Al-Quran Karim. Sebab apa? Sebagaimana pokok tumbuhan yang
di alam nyata ini memerlukan air daripada langit, begitulah juga pohon iman yang berada dalam hati kita ni, iman yang ada dalam hati kita ni perlu disuburkan daripada sumber daripada langit juga, iaitulah Al-Quran Karim. Itulah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya perlu disuburkan dengan hubungan kita terhadap ataupun hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan untuk kita menjaga dan mengukuhkan iman dalam hati kita. Yang pertama hubungan dengan Al-Quran, yang keduanya yang perlu kita jaga adalah hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya nak kata apa, kita ulanglah sedikit ataupun kita peringatkan sedikit tentang jalan hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang Al-Quran kita dah mulai panjang dalam beberapa pertemuan sebelum ini. Hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana Allah Taala sendiri menetapkan syarat untuk selamat di akhirat kelak, yakni juga selamat di dunia ini, bukan sekadar kita memperakui Allah Ta'ala itu wujud dan esa, bukan sekadar kita percaya dan yakin kepada kekuasaan Allah. Kalau seseorang itu yakin dan percaya kepada keagungan dan kewujudan dan kekuasaan Allah, tetapi dia menafikan dan menidakkan, mengingkari kebenaran dakwaan Nabi Muhammad SAW, dia tolak Nabi Muhammad, maka sia-sialah, maka tak selamatlah dia di dunia dan akhirat. Sebab apa? Sebab dia tidak memenuhi tuntutan iman. Apabila kita percaya kepada Allah, maka wajiblah juga kita percaya tentang insan yang bernama Muhammad bin Abdullah ini, yang Allah pilih dan lantiknya sebagai Rasul. Melihat kepada kepentingan kedudukan beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kedudukan baginda itu sendiri di dalam agama kita. Tentulah apabila kita menjaga hubungan kita dengan baginda SAW, maka ianya akan beri pulangan yang baik dan pulangan yang penuh keberkatan bagi diri kita di dunia dan akhirat. Dengan kita menjaga dan memelihara hubungan kita dengan Nabi Muhammad, maka akan makin dekatlah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat dia, tuan. Jadi cara untuk kita, sebab kita sudah tidak lagi berpeluang untuk pergi bertemu dengan baginda secara berdepan. Kita dah tak boleh nak ziarah Nabi SAW dan berbincang dengan baginda, disebabkan kita lahir selepas daripada kewafatan baginda SAW. Yang kita boleh pun ialah ziarah ke Masjid An-Nabawi dan menziarahi makam baginda SAW yang mulia itu. Itu juga satu bentuk usaha kita untuk menjaga hubungan dengan Rasulullah. Tetapi yang lebih utamanya, tuan-tuan, dalam persoalan kita menjaga hubungan dengan baginda SAW ini, dia ada dua jalan. Yang pertama, jalan pengetahuan dan maklumat. Jalan pengetahuan dan maklumat. Yang keduanya, jalan amal. Adapun jalan pengetahuan dan maklumat untuk kita menjaga hubungan kita dengan Rasulullah adalah dengan cara kita menambahkan maklumat pengetahuan kita tentang Rasulullah, yakni dengan kita membaca tentang baginda ataupun kita banyak mendengar tentang baginda SAW. Kita sentiasa menambahkan apa sahaja maklumat-maklumat yang berkaitan dengan baginda SAW dalam minda dan dalam hati kita. Sebarang maklumat, sama ada maklumat yang melibatkan peribadi baginda yang para ulama kita susun dan karang kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dalam kitab Syama'il itu biasanya diterangkan tentang sifat fizikal Rasulullah, bagaimanakah rupa, bagaimanakah warna kulit baginda SAW, bagaimanakah warna rambut, bagaimanakah bentuk rambut
dan maklumat yang penuh keberkatan padanya. Walaupun pengetahuan yang melibatkan fizikal, tetapi dengan kita tahu, maka dia akan mula menghubungkan kita, mengikat kita dengan Rasulullah. Contohnya maklumat tentang rambut Rasulullah SAW. Rambut Rasulullah SAW warnanya adakah warna merah? Ini soalan. Kita mungkin tak pernah membaca sehingga ke situ contohnya. Tapi bila kita membaca karangan para ulama dan hadis-hadis, jelas menyebut rambut Rasulullah SAW adalah berwarna hitam. Dan di penghujung hayat Rasulullah SAW sendiri pun, para sahabat meriwayatkan helaian ubat yang ada di kepala Rasulullah SAW yang mulia itu, sama ada yang di kepala dan di janggut dan di bahagian tepi-tepi ini, tidak lebih daripada 20 helai. Jadi bertambah satu maklumat tentang Rasulullah SAW, walaupun hanya melibatkan yang fizikal. Itu juga rambut Rasulullah SAW disebut sebagai rambut yang lurus, bukan rambut yang kerinting, tetapi ianya tidak terlampau lurus. Rambut beralun, lurus tapi ada sedikit alunan pada rambut Rasulullah SAW. Dan rambut baginda adalah rambut yang lebat. Kulit baginda putih kemerah-merahan. Dan tubuh Rasulullah SAW adalah tubuh yang sasa, ataupun kita ada tubuh yang orang tengok, orang akan nampak ni seorang yang sempurna tubuh badan baginda Rasulullah SAW. Itu contoh maklumat. Itu maklumat tentang pribadi. Ada juga maklumat tentang benda-benda dan individu-individu yang ada di sekeliling Rasulullah. Ini juga maklumat. Betulah para ulama menghimpunkan apakah pakaian yang dipakai oleh Rasulullah, apakah peralatan perang yang ada milik Rasulullah, apakah jenis tunggangan yang ditunggang oleh Nabi SAW daripada binatang-binatang, dan apakah pakaian selain pakaian biasa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Contohnya baju perang Rasulullah. Rasulullah ada baju perang. Baju perang itu baju besi, dan baju besi itu dia ring yang dibuat, jadi dia lapis. Dan baju besi itu tuan-tuan, Rasulullah SAW pajak gadaikan kepada Yahudi untuk Rasulullah mendapatkan makanan asasi bagi keluarga Rasulullah, untuk mendapatkan gandum dan sebagainya untuk dimakan oleh ahli keluarga Rasulullah. Dan Rasulullah wafat dalam keadaan tidak sempat untuk menebus baju besi yang dimiliki oleh Rasulullah tadi. Betapa kehidupan baginda Rasulullah, kehidupan yang sangat sederhana dan sangat-sangat bukanlah mewah dari segi keduniaan. Walaupun Rasulullah adalah seorang yang paling tinggi kedudukan dan paling besar kedudukan di kalangan sahabat-sahabat ketika itu sebagai pemimpin utama, tapi Rasulullah SAW sehingga Sayyidina Umar datang ke rumah Rasulullah, dan Sayyidina Umar menangis sebab tengok berpilat belakang badan Rasulullah SAW, disebabkan Rasulullah tidur di atas hamparan yang sangat-sangat, kita kata hamparan yang dibuat daripada pelepah tamar itu, dia ada bahagiannya di pintal-pintal ini dikerah. Itulah yang menjadi hamparan tidur Rasulullah SAW. Itu kan maklumat ini, pengetahuan yang berkaitan dengan Rasulullah ini, sama ada yang melibatkan benda-benda yang berada di sekeliling Rasulullah. Dia akan sentiasa menambahkan faedah dan kebaikan, khususnya hubungan kita dengan Rasulullah. Itu juga maklumat tentang Rasulullah juga berkait dengan maklumat tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam hari-hari Rasulullah. Pada tarikh sekian jadi apa? Tarikh berikutnya apa yang berlaku? Tahun sekian apa yang berlaku? Yang ini yang melibatkan peristiwa-peristiwa berdasarkan susunan tarikh ini. Yang inilah yang disebut sebagai ilmu sirah. Yang ini yang disebut sebagai ilmu sirah, maksudnya sejarah.
Maksud sejarah ni kita susun peristiwa berdasarkan tarikh, ataupun kita susun pengetahuan kita tentang seseorang atau tentang sekelompok manusia yang peristiwa-peristiwa itu dicatatkan berdasarkan perjalanan tarikh. Itulah yang bagi kita mengkaji tentang peristiwa-peristiwa. Atau bila berlaku perang Badar dan apakah persekitaran peperangan Badar itu. Tahun bila berlaku peperangan Uhud. Tahun bila berlakunya hijrah Nabi SAW. Itu semua contoh-contoh yang termasuk bawah jalan yang pertama ataupun langkah yang pertama untuk kita mendekatkan, untuk kita menjaga hubungan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Dan biasanya kita akan nasihatkan tuan-tuan untuk mulakan dengan membaca sirah. Kita akan nasihatkan untuk setidak-tidak usaha kita untuk menambahkan maklumat tentang Rasulullah, menjaga hubungan dengan Rasulullah, kita kena baca buku sirah. Dan dari segi buku-buku sirah Rasulullah SAW yang ada di tempat kita di Malaysia, dan terjemahannya juga tersedia, dan buku itu banyak dinasihatkan oleh buku saya di Al-Azhar, menyebutnya antara buku sirah yang sesuai dijadikan bacaan umum. Semua peringkat masyarakat boleh membaca, insya-Allah. Sebab susunan dan gaya bahasa yang disusun oleh tuan pengarang itu sesuai untuk semua peringkat dan lapisan pengetahuan masyarakat. Bukunya bernama Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum, karangan Syekh Safiyuddin Al-Mubarakfuri. Saya boleh sebut nama, tapi terjemahan itu carilah tuan-tuan type saja. R-A-H-E-E-Q, Rahiq ataupun alif A-R kan, Ar-Rahiq Al-Makhtum, M-A-K-H-T-U-M. Tuan-tuan tengok dulu Al-Mubarakfuri itu, dia lah dekat sekarang mudah tuan-tuan, dekat Shopee itu keluar lah, dekat sampai insya-Allah di rumah kita. Buku tu bagian dari rumah, supaya kita sikit-sikit kita boleh baca, sikit-sikit kita boleh tambah pengetahuan kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan usaha kita yang sikit tu tuan-tuan, boleh jadi satu malam kita cuma baca satu muka surat ataupun 2-3 muka surat. Tapi satu muka surat, 2-3 muka surat itulah Allah Ta'ala catat sebagai amal kita. Dia bukan sekadar baca buku biasa, tetapi kita membaca tentang Rasulullah. Jadi akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal dan ikhtiar kita ataupun usaha kita untuk kita lebih mengenal baginda Nabi SAW. Jadi selesai dengan jalan yang pertama ni. Jalan untuk kita menjaga iman kita ni adalah dengan menjaga hubungan dengan Nabi. Jadi jalan yang pertama adalah jalan kita menambah pengetahuan, menambah information, kita tambah kita punya knowledge tentang baginda SAW. Dan ini datang dengan jalan kebiasaannya dengan membaca. Itu juga dengan jalan pengajian yang menguraikan tentang sirah Rasulullah, pengajian yang menguraikan tentang diri dan pribadi Rasulullah, yang itu kita cuba bagi ada sedikit daripada jadual kehidupan kita itu, ada kita peruntukkan untuk pengetahuan ataupun bahagian yang ini. Bahagian yang kedua yang boleh juga kita kata dia lebih mudah, tetapi dia mesti digabung jadi. Lebih mudah itu dengan maksud dianya pendek dan ringkas, dia beri tuntutan amalnya. Tetapi dari sudut taufik, bimbingan Allah untuk kita boleh beramal itu boleh jadi ada sebagian orang dipermudahkan, ada sebagian yang lain mungkin belum dipermudahkan. Apakah amalan ni tuan-tuan? Jalan yang kedua untuk kita dekatkan diri kita dengan Rasulullah adalah dengan jalan berselawat. Jalan kita mengungkapkan selawat di lidah kita. Lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini sekurang-kurang lafaz selawat. Amal
Rasulullah sendiri sebut dalam hadis-hadis baginda yang sahih, barang siapa yang paling banyak berselawatnya ke atasku, maka dialah yang paling dekat. Aktsarukum alayya salatan, yang paling banyak ke atasku berselawat dari kalangan kamu. Aqrabukum, yang paling dekat dialah yang paling dekat minni, dengan aku. Rasul sebut tentang jarak, tentang kedudukan, tentang hubungan. Dengan cara memperbanyakkan selawat, Rasul beritahu orang itulah yang lebih dekat dan lebih hampir kedudukannya dengan Rasulullah. Aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah, paling dekat ataupun lebih dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat. Jadi Rasulullah hubung kaitkan antara amal selawat di lidah ini dengan kedudukan kita di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bukan jalan-jalan amalan. Amalan berselawat ini bukan jalan-jalan amalan ringan di lidah, tetapi besar sekali kedudukannya dari sudut membina dan ataupun kita kata memelihara iman dan juga membersihkan jiwa kita. Jadi tuan-tuan, saya petik malam ini menunjukkan seperti biasa, bila masuk ke bahasan-bahasan ini saya banyak rujuk kepada almarhum Syekh Abdullah Sirajuddin dalam karangan beliau. Kita ambil yang pertama untuk kita nak faham makna selawat. Kita dah pernah sebut sebelum ni. Cumanya kita nak sebut secara lebih mendalam dan lebih terperinci. Apa maksud ucapan kita tu? Kita sebut Allahumma, ya Allah. Allahumma itu maksudnya ya. Kita sedang meminta. Kita sedang meminta kepada Allah, Allahumma salli, ya Allah selawatlah. Memanglah disebut kita berselawat, tapi kandungan makna lafaz selawat itulah kita sedang memohon kepada Allah. Kita sedang meminta kepada Allah supaya Allah berselawat ke atas Nabi. Dan juga kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberikan salamnya, salam dan sejahteranya ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita sedang meminta kepada Allah, ya Allah, selawatlah ke atas baginda Nabi. Dan berilah salam dan kesejahteraan ke atas baginda. Jadi kita nak faham, apakah maksud selawat Allah Ta'ala ke atas baginda? Tuan Syekh membawa petikan daripada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari memetik di dalam kitab sahih beliau daripada seorang ulama yang bernama Abul Aliyah. Al-Imam Abul Aliyah menyatakan, salatullahi ta'ala sana'uhu alaihi sallallahu alaihi wasallam indal malaikah. Maksud selawat Allah ke atas Nabi ialah puji-pujian Allah Ta'ala ke atas baginda Nabi SAW. Itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Abul Aliyah. Bermaksud kita memohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberikan kemuliaan, memuji dan juga memberikan kedudukan yang tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita minta, ya Allah, angkatlah darjat Nabi. Ya Allah, berilah sebaik-baik balasan kepada Nabi. Itulah kandungan makna selawat kita. Itu juga Tuan Syekh memetik daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, mengatakan petikan daripada Ibnu Abi Hatim an Muqatil bin Hayyan qala, Al-Imam Muqatil bin Hayyan berkata, salatullahi ta'ala maghfiratuh, selawat daripada Allah bermaksud keampunan dan keredaannya. Ini salah satu maksud kandungan selawat itu. Maksudnya bila Allah Ta'ala berselawat ke atas seseorang, bermaksud keampunan dan juga keredaan Allah. Jadi kita minta, ya Allah, selawatlah ke atas baginda, dengan maksud, ya Allah, berilah keredaan dan keampunan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu seorang yang maksum, tidak melakukan dosa. Jadi maksud keampunan Allah ni lah bermaksud
mengangkat darjat, mengangkat darjat dan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu juga Tuan Syekh memetik beberapa ucapan para ulama lagi tentang maksud selawat Allah. Selawat Allah juga mengandungi makna rahmat dan belas kasihan Allah. Rahmat Allah Ta'ala, keampunannya. Dan Tuan Syekh menyebut yang paling afdal dan yang paling lengkap makna selawat ini daripada pendapat para ulama kita tadi, bermaksud selawat Allah Ta'ala ke atas baginda bererti puji-pujian Allah dan juga ta'zim, penghormatan yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebahagian ulama yang menyebut dengan makna yang lebih ringkas, rahmat Allah Ta'ala yang disertai dengan memuliakan baginda. Rahmat daripada Allah ini kasih dan sayang Allah, redha Allah, keampunan Allah ke atas baginda yang disertai dengan penghormatan dan pengangkatan darjat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali lidah kita menyebut Allahumma salli, ya Allah angkatlah darjat, itu maksudnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah rahmatilah baginda, muliakanlah baginda, berikanlah sebaik-baik ganjaran kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah maksud selawat daripada kita. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberikan kemuliaan itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadinya selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu makna-makna itu benar belaka daripada para ulama salafus saleh kita tadi. Kesemuanya itu saling melengkapkan antara satu sama lain. Maksudnya Allah Ta'ala memberikan ketinggian darjat kepada Nabi, memberikan rahmat kepada baginda Nabi, memberikan keberkatan, memberikan keampunan dengan maksud mengangkat darjat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga memberikan keredaannya ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bermaksud selawat Allah ke atas baginda Nabi. Sebab itulah dalam Quran Allah menyebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah sendiri, Allah SWT dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Ini bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan rahmat, memberikan keampunan, memberikan keberkatan, memberikan keredaan dan memuliakan, mengangkat darjat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para malaikat juga turut berselawat ke atas baginda. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang beriman, kita lah Allah tujukan perintah kepada kita, sallu alaihi, selawatlah kamu ke atasnya, selawatlah kamu ke atas baginda. Wasallimu tasallu alaihi wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam ke atas baginda dengan ucapan salam yang penuh penghormatan dan kemuliaan kepada Nabi SAW. Jadi selawat Allah Ta'ala ke atas baginda itu mengandungi makna puji-pujian, makna memuliakan, dan makna mengangkat darjat, dan juga rahmat dan kasih yang khas daripada Allah ke atas baginda, keampunan yang khas, dan juga segala makna-makna yang membawa makna kebaikan, kemuliaan dan juga kurniaan daripada Allah Ta'ala ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu makna lafaz selawat yang kita ungkapkan. Kita sedang mohon pada Allah supaya Allah berikan segala kemuliaan yang kita sebut itu tadi. Jadi tuan-tuan, itu maksud dan makna selawat yang kita ungkapkan ke atas baginda Nabi SAW. Jadi kita nak tengok pula dari segi kemuliaan dan kelebihan yang akan kita dapat. Apakah kebaikan dan keberkatan yang kita akan dapat selaku orang yang mengucapkan lafaz selawat itu dengan lidah kita. Kita ambil juga tuan-tuan hadis-hadis yang dibawakan oleh tuan pengarang kita rahimahullah Syekh Abdullah Salahuddin. Tuan Syekh menghimpunkan hadis-hadis
yang menyebut tentang kelebihan lafaz, amal lafaz selawat ini. Saya kata sesungguhnya fadilat dan kemuliaan selawat ke atas baginda Nabi SAW terlampau banyak, teramat banyak. Saya kata sangat-sangat banyak sehingga kan tidak mampu untuk pena yang menulis mencatatkan kemuliaan amalan selawat ini. Dan Tuan Syekh sebut menjadi sempit kitab-kitab karangan untuk menghimpunkan kelebihan dan kemuliaannya. Hanya saja yang aku mampu Tuan Syekh sebut untuk aku sebut sebahagian sahaja daripada kemuliaan amalan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan dengan yang pertama, kelebihan pertama tuan-tuan, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atas baginda Nabi sebanyak satu kali saja, Allah Ta'ala akan membalas ke atasnya dengan Allah berselawat ke atasnya pula sebanyak 10 kali. Satu lafaz selawat yang diungkapkan oleh lidah kita yang penuh kekurangan ini, lidah kita seorang hamba yang penuh dengan keaiban dan dosa ini, yang sangat-sangat mengharapkan rahmat dan keampunan daripada Allah ini, satu lafaz selawat yang kita ungkapkan di lidah kita, Allah Ta'ala akan balas dengan Allah berselawat ke atas kita sebanyak 10 kali. Jadi kita sebut tentang selawat Allah ke atas Nabi. Selawat Allah ke atas kita pula, hamba-hamba yang biasa ini juga mengandungi makna-makna yang kita nyatakan tadi, akan tetapi tentulah ianya berkadaran dengan kadar kita selaku hamba Allah. Tentulah tidak sama dengan selawat Allah ke atas baginda Nabi SAW. Kerana selawat Allah Ta'ala ke atas baginda mengandungi makna rahmat yang khas, mengandungi makna mengangkat derajat baginda. Akan tetapi bagi kita ni selawat Allah Ta'ala ke atas kita bermaksud Allah Ta'ala memberikan rahmat dan memberikan keampunannya ke atas kita. Jadi satu selawat ke atas Nabi yang kita ucapkan, 10 selawat Allah ke atas kita, yang ini 10 kali lipat, 10 kali ganda rahmat Allah dan keampunannya ke atas kita. Jadi satu selawat kita ke atas baginda, Allah membalas dengan 10 kali Allah berselawat ke atas kita. Ianya bertepatan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para ulama hadis yang lain daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Hurairah menyatakan, baginda Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang berselawat ke atasku sebanyak 1 kali selawat, Allah Ta'ala akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu lafaz selawat yang kita bukakan itu, Allah Ta'ala akan beri 10 keampunannya, 10 rahmatnya dan juga 10 kemuliaan. Itu hadis yang pertama. Kemudiannya Tuan Syekh bawa kelebihan yang kedua, bahawanya selawat ke atas baginda Rasulullah SAW akan diberikan ganjaran. An Anas radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shalla alayya balaghatni salatuhu wa sallaitu alaihi. Barang siapa yang berselawat ke atasku, selawatnya itu akan sampai kepadaku. Ucapan selawat itu akan sampai, dimaklumkan kepada Nabi SAW. Para malaikat akan menyampaikan, memberitahu fulan bin fulan daripada sekian-sekian tempat telah berselawat kepada wahai Rasulullah. Ini kemuliaan selawat. Rasulullah SAW akan mengetahui umat-umat baginda yang berselawat ke atas baginda. Akan disampaikan oleh para malaikat yang ditugaskan khas untuk menyampaikan selawat dan salam umat ini ke atas baginda. Man shalla alayya balaghatni salat. Siapa-siapa yang berselawat ke atasku akan sampai maklumat atau berita tentang selawatnya ke atasku. Wa sallaitu alaihi, dan aku juga akan mendoakan ke atasnya.
kutiba lahu siwa dzalika, dan selain daripada kemuliaan tadi juga dicatatkan baginya asyru hasanatin, dicatat baginya 10 pahala. Dicatat baginya satu kali selawat itu akan dicatat sebanyak 10 hasanah, 10 kebaikan dan 10 kebajikan. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Itu juga kemuliaan berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Selain daripada selawat Allah Ta'ala ke atas kita, selain daripada baginda Nabi SAW akan turun mendengar dan juga mengetahui tentang selawat kita ke atas baginda ini, dikhabarkan dan disampaikan kepada baginda. Selawat ke atas Rasulullah juga akan menjadi asbab punca diangkatnya darjat seseorang hamba, dan juga ditambahkan kebaikan dan dihapuskan daripadanya dosa-dosa yang dia lakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tabrani daripada Sayyidina Abi Burdah bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya min ummati salatan mukhlishan min qalbi, barang siapa yang berselawat dari kalangan umatku, barang siapa yang berselawat ke atasku dari kalangan umatku dengan selawat yang ikhlas. Maksudnya kita berselawat itu kita minta sungguh-sungguh, ya Allah angkatlah derajat Nabi, ya Allah berilah sebaik-baik balasan kepada Nabi, ya Allah muliakanlah baginda Nabi SAW di atas segala jasa yang telah baginda tunaikan dan baginda laksanakan ke atas kita. Kalau tidak kerana baginda Nabi SAW, tidaklah kita kenal Allah SWT. Kalau tidak kerana baginda Nabi SAW, tidaklah kita tahu tentang syariat dan hukum hakam yang Allah Ta'ala tentukan. Kalau tidaklah kerana pengorbanan Nabi SAW, susah payah baginda SAW untuk menyampaikan ajaran Allah kepada kita, dengan sehingga Nabi SAW diperangi, bukan setakat dicabar, bukan setakat diancam, bahkan diperangi, juga dibunuh berkali-kali, dihukum dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nak sampaikan perintah Allah kepada kita, nak sampaikan arahan-arahan Allah kepada kita. Kalaulah tidak kerana baginda SAW, tentulah kita ini tidak kenal Allah dan tidak kenal perintah. Daripada Sayyidina Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tabrani, daripada sahabat Nabi SAW bersama Abi Burdah radhiyallahu ta'ala berkata, barang siapa yang berselawat dari kalangan umatku ke atas mukhlishan min qalbi, dengan penuh ikhlas, kita minta sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala balas jasa Nabi SAW, Ta'ala muliakan Nabi SAW, mukhlishan min qalbi sallallahu alaihi biha asyra salawati, Allah Ta'ala akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali selawat. Wa rafa'ahu biha asyra darajatin, dan Allah akan angkat dengannya, dengan satu selawat tadi sebanyak 10 darjat. Wa rafa'ahu biha asyra darajatin wa kataba lahu biha, dan Allah Ta'ala akan catat baginya dengan sebab selawat tadi, dengan sebab satu selawat tadi, asyra hasanatin, akan dicatat 10 ganjaran pahala, akan dicatat 10 ganjaran pahala. Dan yang terakhir itu tuan, wa maha anhu biha asyra sayyi'atin, Allah akan padam daripadanya, hapuskan daripadanya dengan sebab satu selawat itu tadi 10 sayyi'at, 10 dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan olehnya. Jadi tuan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dan juga Imam An-Nasa'i fi Amalil Yawmi wa Lailah, dan juga kitab Sunan Al-Baihaqi. Dan tuan imam kita menyatakan sanad hadis ini sanad yang perawi yang sahih, perawi yang kuat. Jadi tuan, cukup sekat itu untuk pembahasan kita pada insya-Allah. Pada pertemuan yang akan datang kita akan masih sambung sedikit lagi tentang pembahasan kepentingan dan kemuliaan selawat. Sebelum kita sambung semula perbincangan tentang cabang-cabang iman, moga-moga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita di samping amalan harian kita yang kita perbanyakkan solat fardu, solat berjemaah, mengeluarkan zakat, berpuasa dan sebagainya. Jangan kita terlepas daripada satu bagi amalan yang ringan,
dan pendek di lidah, tetapi besar ganjaran dan kemuliaannya. Itulah amalan berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah suruh kita berbanyakkan. Rasulullah katakan aksir. Barang siapa yang banyak selawatnya ke atasku, maka dialah yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat. Rasulullah tentang banyak. Maksudnya banyak ni kita usahakan untuk banyakkan. Sama ada sehari 20 kali ke, sehari 100 kali ke, bahkan lebih. Sebab nombor yang kata banyak ni dia sangat-sangat relatif, tidak ada sepadan. Mungkin banyak, ada yang lebih banyak. Lebih banyak, ada yang lebih banyak. Sesuai dengan kadar kelapangan dan kemampuan masing-masing. InsyaAllah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas belajar sedikit. InsyaAllah kita perlu belajar.